Pertama sekali saya diberi maklum tentang isu berkenaan dengan pengambilan tanah. Terdapatnya kenyataan bahawa harga yang ditawarkan hanya RM2.80, betul? Saya nak terangkan, 2 hari lepas kami mendapat taklimat Ahli Parlimen Barisan Nasional Negeri Johor daripada JPDC, Johor Petroleum Development Corporation, dan juga wakil daripada pentadbir tanah Negeri Johor, mesyuarat yang dipengerusikan oleh Menteri Besar. Mereka telah memaklumkan bahawa setakat ini dalam fasa pertama mereka telah memanggil sebanyak 179 borang H yang diterima dan daripada 179 ini 70 menerima tanpa bantahan dan 109 menerima dengan bantahan. Tak ada antara 179 yang memulangkan borang H untuk panggilan fasa pertama ni menolak dalam kes pengambilan tanah ni. Jadi saya nak membetulkan pertikaian yang mengatakan ramai yang menolak itu tidak benar. Setakat fasa pertama mereka-mereka yang terlibat. Keduanya, harga RM2.80 yang disebutkan ni ialah tanah yang jauh ke pedalaman. Setakat ini, tanah yang ditawarkan harga yang paling tinggi dalam kawasan Parlimen, dalam kawasan yang 179 ni yang terlibat ni, ialah RM8. RM8 satu kaki persegi, bukan RM2.80. Tuduhan yang disebut oleh wakil-wakil parti pembangkang ni hanya secara rambang saja. Dia membuatkan rumusan secara menyeluruh. Ini kita dapat daripada wakil pejabat tanah. Perbicaraan tanah ni, saya selaku ahli parlimen, kita orang tidak terlibat. Dia pentadbir tanah tu dia terlibat dalam perbicaraan ini, dan perbicaraan ini dibuat hanya secara tertutup dengan mereka-mereka yang terlibat. Jadi setakat ini tak ada yang membantah, tak ada yang menolak pada projek. Jadi tuduhan mengatakan orang tempatan menolak, setakat yang dipanggil dalam perbicaraan ini bagi saya tidak benar dan hanya palsu-palsu belaka. Saya nak jawab yang bab pasal pasal semua yang nolak, saya kata tak betul lah. Sebab kalau kita tengok yang akan pindah pada bulan 3 ni, saya dimaklumkan ialah fasa pertama yang terlibat ni, iaitu kampung-kampung yang terlibat dalam kawasan tu anggarannya 700 orang. Keluarga lah, campur-campur semua dan sebagainya. Jadi yang dia panggil untuk pengambilan tanah ni, dia panggil fasa demi fasa. Kalau tuan-tuan tengok fasa pertama ni, dia dah panggil, dia orang semua terima dengan terima bersyarat. Yang tolaknya tak ada. Yang katanya ada 28 yang tolak yang pergi kes ke mahkamah ni, saya dimaklumkan 28 ni pergi ke mahkamah. 5 orang daripada 28 ni dah withdraw sebab dia kata dia tak pernah lantik lawyer tersebut. Itu yang taklimat kita dapat. Jadi yang tinggal 20 lebih, itu pun dia nak suruh mahkamah buat keputusan. Tapi kalau kita tengok, saya yakin bila harga ni, tuan-tuan mesti pasti, you must understand, ni bukan hanya tanah tau. Dia tengok tanah, campur bangunan atas tanah, campur pokok-pokok atas tanah, rambutan ke, mengkedu, segala pokok-pokok dia kira. Itu saya dimaklumkan, yang mana dekat dengan jalan, yang macam-macam banyak, dia dapat RM8 satu kaki persegi. Dia bukan flat rate 280, maknanya bangunan 280, tanah 280, pokok 280, tak betul. So dia nilai tanah, the value of tanah lain, bangunan lain, rumah lain, pokok lain, pokok ros lain, pokok orkid lain. Kalau dia banyak bini, lagi banyak duit. Banyak pokok, banyak dapat. Banyak bini, banyak dapat. Isu dia sekarang, dia bukan RM2.80 macam McDonald punya Mac Value lah. McDonaldnya Mac Value RM5.80 campur fries, campur coke, campur burger. Betul? Okey. RM5.80. Tu saya tahu, kalau macam tu saya pun marah, kan? Takkan tanah yang ada pokok durian RM2.80, takkan tanah ada rumah 3 tingkat RM2.80. Takkanlah tanah yang sebegitu dekat dengan jalan dan sebagainya RM2.80. Of course it's not fair. Tapi kerajaan negeri beritahu saya, fasa dia pecah. Tanah lain, pokok lain, bangunan lain, rumah lain, reban ayam lain, parking kereta lain. Jadi dekat-dekat yang mana dekat dengan jalan tu naik RM8 setakat hari ini. Jadi benda tu memang sentiasa naik. Wadi Salahuddin ada bangkitkan bahawa kenapa pilih Pengerang, kenapa tak ambil tanah yang dekat Desa itu. Boleh Datuk boleh jawab? Yalah, sebab saya sebut tadi, daripada taklimat yang kita dapat daripada JPDC, Johor Petroleum Development Corporation,
Mereka memaklumkan bahawa dia nak mengambil kesempatan daripada laluan kapal-kapal dagang because the shipping line. Maknanya kalau dia buat kat tempat lain, kapal-kapal dagang tak lalu sebanyak yang berlaku sekarang. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi ke sepanjang-panjang kawasan tu, memang itulah laluan kapal dagang. It's a big shipping line. Jadi maknanya diorang memilih kawasan tu sebabnya adanya kapal yang memang lalu dan berlabur di sana. Maknanya benda tu dah ada kat situ. Maknanya kalau kita nak buka kedai minyak tuan-tuan, takkan kita nak buka kedai minyak kat dalam hutan. Kita mesti nak buka kedai minyak kat tepi jalan sebab kereta banyak lalu. Jadi ini sebenarnya sedang berlaku. Itu yang diterangkan oleh JPDC kepada saya lah.